المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن بالعبادة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أحسن وقوفنا بعد يديك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبات وعند الموت توبة شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan berkat pada pagi ini, Ya Allah. Dengan penuh kemuliaan daripada-Mu, Ya Allah. Berkumpulnya kami kerana-Mu, berpisahnya kami kerana-Mu, Ya Allah. Maka kau rahmatilah majlis pada pagi ini, pada awal hingga akhirnya dengan redha dan rezeki-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, agar kau kabulkan segala permintaan dan hajat kami. Agar kau mengampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami sedar banyak dosa dan khilaf kami, Ya Allah. Banyaknya salah dan silap kami, Ya Allah. Banyaknya leka dan lalai kami, Ya Allah. Banyaknya kami lupa daripada ingat kepada-Mu, Ya Allah. Sedangkan Engkau tidak pernah melupai kami walau sesaat pun, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan jua dosa maksiat hati kami, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami sebersih-bersihnya, Ya Allah. Ampunkan dosa zahir dan batin kami. Dosa yang terdahulu, kini dan selamanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan jua dosa kedua ibu bapa kami. Dosa mereka, Ya Allah, selama mereka mendidik kami, Ya Allah. Sepanjang umur dan hayat mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai golongan orang yang beriman. Kau tempatkanlah mereka bersama dengan ahli-ahli syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jika ada amal baik dalam diri kami, Kau berikanlah kepada kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Kau haramkanlah wajah kedua ibu bapa kami daripada bakaran api neraka-Mu, Ya Allah. Maafkan kami kerana gagal menjadi anak yang terbaik buat kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Jika adanya salah dan silap kami dalam hati kedua ibu bapa kami, maka Kau berikanlah kepada mereka agar mengampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan jua dosa anak-anak kami, Ya Allah. Maafkanlah segala dosa mereka, Ya Allah. Belas ihsankanlah mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang bijak dan pandai. Anak-anak yang alim ulama. Kau lembutkanlah hati anak-anak kami, Ya Allah. Kau peliharalah iman anak kami, Ya Allah. Kau pagarilah hati anak kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna di akhir zaman ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kau ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat, Ya Allah. Sahabat handai kami, ahli keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon dengan berkat bulan Rabiul Awal. Dengan berkat cahaya Nabi, Ya Allah. Kau cahayakanlah hati kami, Ya Allah. Kau sampaikanlah salam kerinduan kami kepada baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akan syafaat baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kau pilihlah kami agar meneruskan perjuangan kekasih Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Sentiasalah Kau basahi lidah kami berselawat kepada baginda, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah dengan berkat bulan Rabiul Awal ini, Ya Allah. Kau sampaikanlah salam rindu kami kepada baginda dengan Kau menjejakkan kaki kami di depan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kau pilihlah kami semua dapat menjejakkan kaki kami di sana, Ya Allah. Ya Allah, Kau jejakkan kaki kami di tanah suci Mekah-Mu, Ya Allah. Kami sedar, Ya Allah,
Bukan kerana duit, harta atau pangkat kau menjemput kami. Maka kau jemputlah kami sebagai kekasih, sebagai tetamu istimewamu, ya Allah. Hamba yang penuh dengan hina-hina ini, ya Allah, yang sentiasa mengharapkan kepadamu dan belah ihsan-Mu, yang sentiasa mengemis kepadamu, ya Allah, setiap saat, setiap ketika, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang berkumpul pada pagi ini, ya Allah, yang diuji, ya Allah, dengan beratnya ujian yang kau timpakan pada pundak mereka, ya Allah. Sesungguhnya kau amat memahami akan isi hati mereka, ya Allah. Kau memahami akan perasaan mereka, ya Allah. Malah engkau lebih tahu, ya Allah, akan keperitan dan kesedihan mereka, ya Allah. Maka kau angkatlah sedikit beban di hati mereka, ya Allah. Angkatkanlah sedikit pundak kesusahan itu daripada, ya Allah, tengkuk-tengkuk mereka, ya Allah. Kau bukakanlah jalan solusi bagi mereka, ya Allah. Jika ada yang diuji dengan kesempitan kewangan, maka, ya Allah, kau hujanilah mereka, ya Allah, dengan rezeki yang halal lagi diberkati. Yang dihujani, ya Allah, dengan hutang-hutang yang menghimpit mereka di kiri dan kanan, ya Allah. Maka kau luaskanlah rezeki mereka dengan kau bantu mereka melunaskan segala hutang-hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bersandar segala-galanya, ya Allah. Jika ada yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah, ya Allah, dengan kesempurnaan-Mu. Jika ada yang diuji dengan kesakitan sihir yang tidak nampak, ya Allah, kau, ya Allah, bukakanlah buhul-buhul sihir daripada tubuh badan mereka. Kau keluarkanlah, ya Allah, semuanya dengan izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sentiasalah kau membiarkan diri kami ini bergantung harap kepadamu, ya Allah. Yang kau biarkan kami membuat keputusan di atas keputusan diri kami sendiri tanpa meminta daripadamu, ya Allah. Ya Allah, dengan umur kami yang semakin sedikit ini, kau habiskanlah hanya untukmu semata-mata, ya Allah. Walaupun kami penat dan lelah, kau rentaplah kami, ya Allah. Walaupun kami ini langkah makin pendek, kau seretlah kami, ya Allah. Agar dalam keadaan kami merangkak menyarap, kami akan tetap bersama denganmu dengan izin-Mu, ya Allah. Sebaliknya jangan kau melepaskan pegangan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada nikmat yang kami dapat ungkapkan kepadamu melainkan syukur, ya Allah. Dapat, ya Allah, menangis bersama denganmu, ya Allah. Jika tangisan ini tangisan keinsafan buat diri kami, ya Allah, jadikanlah tangisan ini pemadam pembakaran api neraka-Mu, ya Allah, buat diri kami, ya Allah. Jika tangisan ini adalah tangisan kerinduan kami kepada baginda Nabi kami, ya Allah, maka kau jadikanlah, ya Allah, asbab musabab kami dapat memandang wajah baginda nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sentiasalah kau restui, ya Allah, perjalanan hidup kami ini di mana jua kami berada, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kepadamu, ya Allah, jika ada di antara kami yang berhajat, kau kabulkanlah hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, kau sampaikan jugalah, ya Allah, bacaan-bacaan Yasin kami, ya Allah, kepada arwah-arwah yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Kau cahayakanlah hati kami, kau cahayakanlah medan mara ini, ya Allah. Kau cahayakanlah rumah-rumah kami dengan cahaya kebenaran, ya Allah. Didiklah kami dengan ilmu yang benar, ya Allah. Tunjukkanlah kami yang benar itu sebagai benar, yang batil itu sebagai batil di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, kau pemudahkanlah segala urusan kami. Kau matikanlah kami semua dalam husnul khatimah-Mu, ya Allah. Kau selamatkan kami di alam dunia, alam barzah dan alam akhirat, ya Allah. Kau rentaplah roh kami nanti keluar daripada jasad ini dengan penuh kelembutan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kepadamu tempat kami meminta dan berharap. Kepadamu juga tempat kami mengabulkan segala permintaan kami, kerana Engkau yang maha mengabulkan, ya Sami, ya Mujib, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Allah, kita ada sedikit tazkirah. Allah
Allahumma taf alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sambung sikit dengan sedikit tazkirah bersimpana dengan bulan Rabiul Awal. InsyaAllah kita akan sambut hari demi hari berlalu hari ini, dan hari yang akan mendatang itu yang bakal kita sambut, iaitu pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan hari Ahad. Ahad ni 12 Rabiul Awal. Bersamaan kalau 9 hari bulan, 9 hari bulan di kalender kita. Maka bagi orang-orang yang dipanggil sebagai pencinta Nabi, mereka sangat menanti-nanti kehadiran bulan Rabiul Awal. Daripada 1 Rabiul Awal tu diorang dah menanti-nanti kerana rindunya kepada baginda Nabi. Bagaimana nak melatih tentang keadaan cinta dan rindu kepada Nabi? Maka sebagai umat Islam, wajiblah kita mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Cinta Nabi ni lebih daripada diri kita sendiri. Cinta Nabi lebih daripada kita kasih kepada anak-anak. Lebih daripada kita kasih daripada guru-guru kita. Maka ianya melebihi daripada segala-galanya cinta kepada Nabi. Maka inilah tradisi yang dilalui oleh para sahabat. Para tabi'in, para salafus soleh, para ulama' sampai ke hari ini. Maka kalau kita tengok macam kalau tuan-tuan guru kita, dia tak payah suruh dia cerita pasal baginda Nabi. Dia qasidah dia nangis. Dia buka je kan lagu tentang Nabi je. Contohnya Mahabbah Rasul, jadikan pegangan, dia nangis. Menunjukkan betapa hatinya rindu kepada baginda. Kalau dia nyanyi tu qasidah, wala al-badru alaina, pun dia dah meruntun hati. Ini ulama-ulama. Betapa cinta ni, iaitu pada satu tubuh yang kita tidak pernah nampak dia. Dan dia sangat merindui kita. Maka sahabat Nabi, kalau kita tengok bagaimana nak tanam rasa cinta kita kepada Nabi pada satu peperangan Uhud. Peperangan Uhud di mana Nabi mengalami satu kecederaan yang sangat dahsyat. Iaitu anak panah tu tertembus kat sini. Lalu pecah garham Nabi. Anak panah kan bentuk dia macam 3 segi. Tertembus. Tertusuk. Macam mana nak bawa tarik keluar. Garham ni pecah. Garham Nabi. Maka ketika itulah demi saat kejadian itu adalah kerana pengorbanan Nabi, kita nak sampaikan Islam kepada kita sampai hari ini. Berlakunya penumpahan darah. Berlakunya peperangan untuk mencapaikan Islam pada hari ini. Tapi Islam hari ini hanya sekadar Islam jikat pengenalan. Ada berapa ramai orang yang tidak sambut tentang maulid Nabi. Tidak merenung tentang perjuangan baginda Nabi. Maka ketika itu ada seorang sahabat. Bila terkena, seorang sahabat ni nama dia Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Apa dia buat? Dia pun tengok, macam mana nak keluar anak panah daripada sini? Macam mana nak bagi keluar? Maka dia pun tokak anak panah tu. Dia gigit anak panah tu dengan gigi untuk bawa keluar anak panah daripada gigi Nabi. Sampai giginya juga tu patah. Sebab apa? Dia nak rasa sama sakit dengan macam mana Nabi sakit. Itulah perjuangan para sahabat kepada Nabi. Cinta. Ini dinamakan cinta. Maka sampai gigi itu pun patah. Boleh dia tarik macam tu tapi tak nak. Nak sama dengan macam mana Nabi rasa. Sampailah seorang sahabat Nabi, nama dia Talhah ibnu Abdullah. Dalam satu peperangan ketika itu, Nabi ni dihujani dengan anak panah. Mereka ni memang nak akan bunuh Nabi. Para kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Nabi sedang dihujani, datanglah iaitu dipanggil Talhah Abdullah. Dia datang peluk Nabi. Peluk Nabi supaya anak panah tu tidak tertusuk kepada Nabi, dada. Dia peluk erat tubuh Nabi ni sampailah kat belakang dia terpanah
panah-panah yang terlalu banyak. Akhirnya melorotlah tubuh Tolhah ni sampai ke kaki Nabi dengan penuh darah. Maka Nabi jawab, wajabal Tolhah. Lepas terlurut dia kata apa? Wajib Tolhah ini masuk ke dalam syurga. Ini cinta para sahabat. Nak sampaikan Islam pada hari ini. Kalau tak ada pengorbanan mereka, Islam tidak akan sampai pada bumi kita. Maka itulah mati itu demi Nabi. Satu dia yang diorang sangat jaga, jangan darah Nabi ni kena pada bumi. Darah Nabi kalau kena pada bumi hancur. Bumi takkan hancur. Maka di situlah kecintaan yang ingin kita tanam kepada baginda Nabi bila kita baca tentang kisah-kisah ini, bila kita teringat tentang Nabi. Bila teringat pasal Nabi ini, kita ingat tentang bagaimana pengorbanan Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi. Isteri Nabi ni, kalau kita kenal Siti Khadijah ni adalah orang yang paling kaya. 3/4 harta di kota Mekah milik dia. Seorang wanita yang sangat disegani dengan perkataan saudagar. Sehingga kan pakcik dia ni, pakcik Nabi kita ni, Abu Talib ni, dia nak recommend Siti Khadijah, dia nak recommend Nabi Muhammad, dia jumpa dia Siti Khadijah. Dia kata, aku nak kau ambil anak buah aku jadi pekerja. Maknanya ikut orang kata ni lah, orang dalam. Terus Siti Khadijah setuju. Maka ketika itulah bermulanya kita punya Islam ni, sebab tu kita penting dengan berniaga. Perniagaan ni adalah yang backup di belakang kerja dakwah. Walaupun mereka tidak pada dakwah. Perniagaan yang membantu. Sebab itu kena keluar zakat, sedekah. Maka pejuang-pejuang ni akan buat kerja agama. Maka ketika itulah keluarlah arahan Nabi kena keluar daripada kota Mekah ini untuk bawa dagangan. Kalau tak saya dengan namanya Masyitah. Keluar berdua ni untuk bawa barang dagang. Nabi ni sejujur-jujur umat sehingga digelar Al-Amin. Nabi jual barang dagangan apa semua. Kemudian balik je sampai ke kota Mekah. Masyitah ni ceritalah kepada Sayyidatina Aisyah tentang bagaimana sifat Nabi itu. Jujur, baiknya apa semua. Akhirnya jatuhlah cinta Sayyidatina Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pinanglah Nabi kita ni walaupun perbezaan umur. Seorang yang sangat kaya menghabiskan segala hartanya kepada jalan agama. Membebaskan hamba-hamba sahaya. Membelikan pakaian-pakaian perang. Pakaian perang mahal. Bukan macam kita punya pakaian perang. Semua besi-besi tu. Sehingga kan ketika mana Nabi kita wafat, masih ada lagi baju besi Nabi kepada pihak yang lain. Sebab orang datang tuntut hutang pada Nabi, Nabi tak ada duit, Nabi kata apa, kau ambil lah baju perang aku. Ada hadis yang mengatakan baju perang Nabi itu ditebus ketika zaman Umar Al-Khattab. Maksudnya ditebus macam pajak gadai. Sampai macam bukanlah Nabi kita ini tidak kaya tetapi terlalu sangat kaya, namun dengan sifatnya yang sangat pemurah. Bagi harta. Maka kita tengok tentang Siti Khadijah ni, dia ikut je apa yang Nabi nak. Ini seorang isteri. Nabi kita, dia nak beribadah kat mana? Gua Hira. Maka dia kata apa? Kalau kita seorang isteri, tiba-tiba suami kata nak keluar ikut tabligh pun 10 kali kita tanya, berapa hari bang? Dia kata 40 hari abang, kita macam-macam tadi, takkanlah kat rumah tak boleh ibadah macam tu. Tapi Siti Khadijah izin, pergilah, kata kan. Maknanya nak cerita apa saja yang Nabi nak ni, Siti Khadijah akan turut. Ikut. Sehinggalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu dalam tempoh dalam masa 2 tahun wahyu tidak diturunkan. Selepas saja Iqra tu wahyu tak turun. Nabi kita ni jadi resah gelisah. Wahyu tak turun ni. Rindu yang teramat tidak terkata. Setiap hari dia dah mula tanya, ya Allah, takkan tak ada satu pun wahyu untuk aku, ya Allah. Dia duduk tanya. Sampailah dia kata, tak apalah Siti Khadijah, aku nak pergi beribadah di Gua Hira. Sebab dia dapat kat Gua Hira. Dia pun pergi naik. Naik. Dia akan beribadah. Setiap hari, hari demi hari Nabi kita akan pergi. Sehari dia tak ada, Jibril tak datang. Hari kedua tak.
Tapi dia sentiasa beribadah. Ada kalanya apabila bekalan Nabi kita habis, Nabi kita akan turun. Turun daripada Gua Hira, siapa pernah pergi umrah dia tahu lah. Turun naik Gua Hira tu macam mana. Sekarang dah ada track, dulu tak ada track. Right. Tak daya orang kata, tak ada daya nak naik turun naik tu. Maka dia akan turun. Bila dia turun daripada Gua Hira, ambil makanan, kemudian dia akan naik kembali. Sampailah Sayyidatina Khadijah ni kata pada Nabi, wahai Rasulullah. Dia kata kau tak perlu keluar dah. Aku akan hantar barang makan naik ke atas Gua Hira. Sampai begitu sekali. Kalau kita lah rasa-rasa buat dah. Suami duduk kat Sogo, kita duduk sini. Tak apa bang, abang niaga lah sana bang, saya hantar makan pun kita tak nak. Maka itulah cinta. Dan akhirnya berlakulah apabila Sayyidatina Khadijah ni, di tengah padang pasir dia nak naik Gua Hira. Seorang perempuan. Daripada kota Mekah tu dia keluar nak naik daripada Gua Hira tu kan, nampak daripada sayup-sayup. Dulu Gua Hira ni boleh nampak, duduk atas Gua Hira tu boleh nampak Kaabah. Tetapi hari ni telah ditutupi dengan bangunan-bangunan tinggi. Dah tak nampak lah. Dulu duduk Gua Hira boleh nampak dah Kaabah. Maka datanglah Sayyidatina Aisyah ni bawa makanan untuk Nabi. Nak naik ke Gua Hira di tengah padang pasir. Ketika Sayyidatina Aisyah dia nampak ada benda macam lembaga kat atas, dia pun pandang. Dia takut. Sayyidatina Khadijah ni dia tengah jalan bawa makanan. Dia pandang macam ada lembaga atas tu. Kemudian dia kata, ya Allah, aku tak pernah tengok makhluk apa ni. Dia kata, besar amat. Dia kata, aku takut. Sampailah Siti Khadijah punya seram takut. Dia berlari. Macam kita lah takut kan. Kita hantu semua lah. Kita tak ada benda lain dah. Tak nampak pun, rasa-rasa pun lagi dah. Maka dia pun berlari. Akhirnya, itu adalah Jibril. Jibril tahu yang Siti Khadijah ni takut. Kemudian Jibril pun menghilang. Jibril hilang. Kemudian sampailah Jibril terus kepada Gua Hira. Sampai ke Gua Hira, Nabi kita tengah tunggu ni. Tengah tunggu Jibril. Pertemuan yang pertama tu Nabi gembira dah. Akhirnya dia kata terlepaslah rindu dia. Bahawa Jibril akan sampaikan wahyu. Itu yang pertama. Gembira Nabi tak terkata. Tapi Jibril kata yang kedua, dia kata, wahai Muhammad, cuba kau tengok kat ujung sana. Nabi Muhammad tengok. Oh, itu Khadijah. Dia kata. Dia cakap. Maknanya dia nampaklah Khadijah tengah jalan seorang-seorang ni. Dia kata, apabila kau bertemu dengan Khadijah, kau cakap kepada Khadijah, Allah kirim salam. Allah. Untuh jantung. Nabi kata, Allah kirim salam. Nabi excited sebab Allah kirim salam pada Siti Khadijah. Specialnya Siti Khadijah yang baginda sayang. Kemudian dia kata, kau cakap pada Siti Khadijah, sudah ada syurga buat dia. Jibril pun berlalu pergi. Rasulullah pandang Siti Khadijah jalan nak sampai kepada Gua Hira. Dia excited. Nabi kita ni nak sampaikan kepada Siti Khadijah, isteri yang dia sayang. Sampai dia Siti Khadijah, dia kata, Khadijah. Dia kata, kau nak tahu tak apa ya Muhammad? Dia kata, Allah kirim salam. Allah kirim salam. Maka Siti Khadijah ketika itu, yang dalam keadaan tengah berdiri itu, ya Allah kirim salam. Terduduk Siti Khadijah. Lalu dia menangis. Betapa kasihnya Siti Khadijah ni. Kalau kita tengok perjuangan dia, kain kapan dia tak cukup. Atas tak sampai, bawah tak sampai. Sayangnya Allah pada Siti Khadijah sampai kain kapan dia turun daripada syurga. Waktu Siti Khadijah pun menangis. Dia kata, masa ketika itu Siti Khadijah tahu akan keadaan syurga ni tanpa Nabi bagi tahu. Syurga Siti Khadijah adalah syurga yang damai. Syurga yang tenang. Tidak ada hiruk dan pikuk. Atas pengorbanan Siti Khadijah. Maka kalau kita tengok daripada peristiwa dia bertemu dengan Jibril ni, walaupun 2 tahun tak turunnya, iaitu wahyu. Masa mula-mula turunnya Iqra, Jibril bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa nak kata Iqra, apa Jibril buat? Jibril peluk Nabi kita ni. Sampai Nabi kita, sampai orang kata hongah lah, tak boleh bernafas.
Sebab ketika itu Nabi dalam keadaan yang sangat takut. Tetapi pelukan itu yang Rasulullah rindukan, iaitu pelukan daripada seorang guru kepada seorang murid untuk menyampaikan, iaitu kita panggil wahyu. Wahyu itu yang diturunkan. Nabi kita sampai demam nak dapat wahyu. Hari ini yang kita duk dapat ni hasil daripada apa yang Nabi kita bawa. Maka Nabi ni pun tunggu hari demi hari sampailah dia nampak Siti Khadijah. Akhirnya kita tahulah bagaimanakah keadaan hari ini umat manusia kalau tak dapat renung perjuangan para nabi. Inilah kalau kita nak renung bagaimana nak tanam cinta, nak tanam rindu, nak tanam gembira ni kita dengan baginda Nabi. Ini bakal nak sambut 9 hari bulan, debaran demi debaran terasa. Kalau di belah-belah Kedah tu, memang dia sambut. Sehingga para alim ulama mengatakan sekiranya tidak adalah hari perayaan yang ada pada negara kita atau tahun kita, contohnya Raya Aidilfitri dan Raya Aidiladha, tak ada. Dia kata gantikanlah sebagai Maulid Nabi ini sebagai satu perayaan yang besar. Sebab kalau tanpa Nabi, mana mungkin ada hari raya Aidilfitri, mana mungkin ada hari raya Aidiladha. Maka kemunculan baginda Nabi ini kita tahu pada 12 Rabiul Awal. Banyak kisah dia. Itu kena tahu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimanakah bukan kata umat manusia je sambut. Ikan di lautan pun sambut Nabi. Pokok-pokok yang ada dekat atas bumi kering kontang sambut Nabi. Dengan yang tidak pernah berbuah, akhirnya berbuah. Nabi nak lahir ni. Keadaan yang ketika itu panas terik jadi aman damai. Ni Nabi nak lahir 12 Rabiul Awal. Hari ni kita ni sambutlah sungguh-sungguh untuk kita tanamkan kecintaan. Maka sehingga ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Seperti mana kita tahu, nak menetapkan iman, nak menetapkan Islam, nak menetapkan takwa dalam hati kita bukan satu perkara yang mudah. Sehingga ayat Quran tu Allah kata, sabar dan tetap sabarlah kamu dalam mempertahankan iman. Ini berita gembira bagi mereka yang ada masalah demi menetapkan iman dan takwa. Sebab kita ni tak lari daripada nak mujahadah. Kan? Nak mujahadah, nak korban masa, nak korban duit, nak korban harta, nak korban jiwa. Ni kena korban jiwa. Orang kalau tak ada cinta pada Nabi, dia tak boleh buat. Nak kena korban masa, duduk dengar cerita pasal Nabi sehingga asyik pada Nabi. Dan akhirnya kita tengok, adakah iman dalam jiwa kita ini sama seperti cintanya Nabi kepada kita? Ini perjuangan para Nabi. Ataupun kita hanya tahu cinta Nabi pada kita, tapi kita tak tahu kita punya cinta pada Nabi nak balas tara mana. Maka dalam satu peristiwa lagi, hadis Nabi kata, seandainya kamu semua ini tahu akan kebenaran, kamu paling kurang sekali menangis dan kamu adalah orang yang paling banyak menangis dan kurang ketawa. Sebab Nabi ni dah tengok seluruh alam. Bermulanya kita alam dunia ni. Ni baru alam dunia. Nanti pergi kepada dipanggil alam kubur. Tak settle lagi alam kubur. Pergi pula alam mahsyar. Daripada alam mahsyar tak settle lagi. Pergi kepada alam hisab. Daripada alam hisab tak settle lagi alam mizan. Berapa banyak alam kita nak tempuh. Daripada alam mizan, akhirnya kita akan bertemu di alam sirat. Titian sirat. Itu final, syurga neraka. Maka Nabi kita ni telah Allah perjalankan untuk melihat semua. Ada yang kadang-kadang dia kata, dia naik tu 1000 tahun. Dia mendata perjalanannya 1000 tahun. Ini hari siapa dia? Dia turun kembali 1000 tahun. Bukan 1000 tahun dunia. 1000 tahun di akhirat. Ada Nabi kita, dia tengok waktu di titian sirat tu. Ada orang yang berjalan nak sampai ke titian sirat ni. Pergi dalam masa 2000 tahun. Pergi kepada 2001, dia terjatuh kepada. Ada yang berjalan lagi sehari je nak lepas ni. Lagi sehari ni nak berjalan. Kita ni akan berjalan nanti. Lagi sehari je terjatuh.
Semua Nabi tengok. Nabi nampak dah. Umat Nabi nampak gitu. Maka ketika mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti kami nak bertemu kau di mana?" Maka Nabi jawab, "Kau cari aku pada 3 tempat. Iaitu yang pertama, kalau kau tak jumpa aku di mizan. Mizan ni tempat apa? Timbangan amal. Timbangan amal. Kenapa Nabi duduk kat situ? Nak doa pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa umatku. Dia tengok kita tengah ditimbang. Yang kedua, kalau kau tak jumpa, carilah aku di sirat. Titian sirat tu, Nabi akan duduk. Dia akan tengok satu-satu umat yang sedang berjalan. Dan dia akan minta, ya Allah, tolong ya Allah. Ini umat aku yang sentiasa memohon ampun padamu ya Allah. Ini umat aku yang sentiasa berselawat. Kerja dia menangis akan minta. Seorang demi seorang. Ini cinta Nabi kepada dia. Dan yang ketiga, kalau kau tak jumpa aku, cari dia telaga Al-Kausar. Duduk bagi minum pada itu. Tidak ada nikmat. Ada para alim ulama kata, kalau kita ni, nikmat tak ada lain. Dapat minum daripada telapak tangan Nabi tu, syukur rahmat. Maka jangan pernah berhenti doa pada Allah. Ya Allah, izinkan kami dapat minum daripada telapak tangan baginda. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Maka 3 tempat yang dicari. Kalau kita tengok bagaimana Nabi nak sampaikan kita ni tentang Islam. Nabi diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi kepada Taif untuk membawa risalah Islam. Tetapi Nabi dibalas dengan batu. Nabi keluar ni, jubah dia putih bersih. Sampai-sampai nak menerangkan tentang Islam, didapat hadiah di batu. Disambut kita, kalau dah saya datang ni sambut jugalah Kak Maiza, duduk sama. Ini dia balik saya batu. Ambil batu paling daripada jubah Nabi kita yang berwarna putih bertukar warna merah. Kasut Nabi kita itu penuh dengan darah akibat dibaling dengan batu agar terhentinya perjalanan Nabi. Sampai Nabi balik dalam keadaan yang berdarah-darah. Maka ketika itu gunung, malaikat yang menjaga gunung berkata, "Ya Rasulullah," dia tengok nak ke aku timpakan penduduk Taif ini dengan gunung-gunung ini? Apa jawab Nabi kita? Jangan. Dah darah-darah. Jangan buat macam tu. Mungkin ada daripada keturunan subi-subi mereka yang keluar tu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita lah, alhamdulillah lah ada orang nak tolong settle lah. Satu-satu. Lepas tu kita kata padan dengan muka ni. Siapa tu buat jahat ni? Tengok lah. Baik ke buruk ke? Hantamlah, biar Allah lah balas tu. Dia jawapan ni. Tapi Nabi kita halusnya adab Nabi. Dia kata jangan. Malaikat merasa nak hempahkan diri mereka kepada penduduk. Begitulah cintanya Nabi kita pada kita. Kalau tak ada peristiwa itu, tidak kita rasa nikmat iman Islam dan ihsan sampai ke hari ini. Hari ni, tak maaf cakap, berapa ramai orang yang tak sambut maulid. Dia kata apa? Bid'ah. Dia kata Nabi tak sambut. Salah ke kita meraihkan hari kelahiran yang orang kita sambut? Kita berqasidah lah. Maka dalam bulan Rabiul Awal ini perbanyakkanlah selawat kepada Nabi. Seandainya dalam majlis kita ini ada orang yang menangis, Nabi pandang. Nabi kenal. Nabi tengok satu. Nabi kata, oh inilah hamba-Ku, umatku yang menangis. Nabi tengok satu. Kalau adalah dalam majlis kita ni, dengar cerita Nabi ni tersenyum. Maka Nabi kenal. Sampailah Aisyah. Aisyah isteri Nabi yang selepas Siti Khadijah, Aisyah yang dia sayang. Maka ketika itu, dia duduk berdua. Aisyah minta baginda Nabi, ya Rasulullah doakan aku. Aisyah seronok. Kemudian Nabi angkat tangan. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa Aisyah, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang dan selama-lamanya. Maka ketika itu Aisyah seronok. Nabi pun kata, kau seronok wahai Aisyah? Yalah ya Rasulullah. Seronoknya Aisyah tu sampai dia sembamkan mukanya pada pangkuan Nabi. Tak tunjuk seronok.
gembiranya Nabi doakan dia, iaitu doa ampunkan dosa yang terdahulu, yang zahir dan batin dan yang akan datang. Pastilah dia kata, ya Rasulullah, gembira. Maka ketika itu Nabi kita jawab, ya Aisyah, inilah doa yang aku lakukan setiap malam buat seluruh umat. Setiap malam Nabi doa untuk kita. Kita semua ni dapat doa. Nabi doa. Cintanya Nabi. Contoh kalau kita tengok kalau dekat Kedah tu ada konsert. Mereka yang terkinja-kinja tu juga Nabi doakan ampunkan dosanya ya Allah. Kalau kita duk padan dalam muka, biarlah turunlah segala apa, bala tentera kan. Tapi Nabi tak, ampun. Kalau kita tengok dalam peristiwa di bumi Malang, dah lah nama Malang, Malang sungguh jadi 180 orang dipijak mati kan. Kalau kita padan mukamu. Tapi itulah orang-orang yang Nabi doa. Termasuklah diri kita ni. Dan sentiasa Nabi sentiasa mendoakan kita. Sebab kata ulama, jasadnya saja mati tetapi roh Nabi sentiasa hidup. Sebab itulah kita ni digalakkan untuk pergi menziarahi makam Nabi. Banyakkan hidup maulid Nabi, selawat kepada Nabi. Bagaimana nak sambut 12 Rabiul Awal, yang pertama hidupkan sunnah. Sunnah Nabi antaranya Nabi paling suka serba putih. Sampai Nabi kata, aku suka pakaian yang berwarna putih. Maka apabila engkau mati, kau pakaikan mereka dengan serba putih. Maka 12 Rabiul Awal nanti kalau ada majlis apa-apa, pakai serba putih. Sebab apa? Nabi suka. Kita buat apa Nabi suka? Hidupkan sunnah, lekatkan sunnah dalam badan kita. Nabi suka wangian. Wangian yang paling Nabi suka kasturi. Kita, walaupun kita menyampah juga, tak apalah, Nabi suka pakai. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Moga-moga bertemunya 12 Rabiul Awal ini membawa kecintaan kita kepada baginda ni. Tak payahlah 12 Rabiul Awal tu hari Ahad pun tak saya kan. Selalu kan kita duk rehat cuti kan, duk makan nasi lemak kan. Kali ni kita keluar. Start daripada subuh tu keluar dah. Carilah maulid mana. Pergi hidupkan. Hidupkan sampailah mati. Hidupkan maulid agar hati kita hidup. Hidup kepada baginda Nabi. Perbanyakkanlah selawat. Agar dengan selawat kita itu menyelamatkan kita di alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. InsyaAllah. Sekadar itu saja perkongsian. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Yang baik itu semua datang daripada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. InsyaAllah ada kelapangan nanti kita sambung lagi sikit-sikit, kita ngaji sikit-sikit kan. InsyaAllah. Walaupun sikit dapatlah juga daripada kapal panjang sekejap lagi kan, tak tutupkan tent. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga selawat as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.